Tok guru saya, Tuan Guru Haji Asbullah Saleh, dia kata apa? Ini tengok dia mengajar kami ni, hebat tasawuf dia. Dia kata apa? Dia kata, kamu tahu tak kenapa kamu lemah? Tak tahu, Ustaz. Kerana kamu sudah mengambil kerja Allah. Terduduk saya, tuan-tuan. Kerana ujubnya ia enggan bertanya kepada ahlul ilmi. Demikianlah di antara sekian banyak bahaya ujub. Jadi bila mana dia dah ujub, dia tak nak tanya pada pakar-pakarnya. Betul tak? Dalam isu banyak perkara kita tak rujuk kepada pakar, kepada hukum. Sebab tu hidup kita tak boleh lari daripada hukum. Kerana Islam ini dia agama yang sempurna. Satu cara hidup yang lengkap. Kadang-kadang kita nak membincangkan masalah negara, tak panggil pun alim ulama untuk memberi pandangan dalam konteks fiqh daulah, fiqh kenegaraan. Kita panggil pakar-pakar luar dan dalam negeri. Dalam isu COVID-19 kita panggil pakar-pakar academician, pakar-pakar memberi pandangan. Tak panggil pun ustaz-ustaz alim ulama menerangkan tentang bahayanya COVID-19. Dia rujuk balik dalam Quran. Kerana perangai dan sikap kita dalam berhadapan dengan isu ini, dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok di bawahnya nanti. Oleh kerana itu, ujub termasuk salah satu perkara yang membinasakan. Adapun bahaya ujub yang paling besar ialah pelakunya berhenti berusaha kerana menyangka telah beruntung dan tidak membutuhkan. Itulah kebinasaan yang nyata. Bila dia rasa bahawa kurniaan Allah itu datang dari diri sendiri, dia mula melupakan sumber kurniaan tersebut. Dia mula melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita sudah hilang kekuatan. Sebab itu berjayanya sesuatu perkara itu kerana ada sokongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kekuatan kita. Dulu masa saya mula-mula buat sekolah dulu, yang sahabat-sahabat pergi ziarah dekat Muar, masa mula-mula buat dulu, kita mula dan pernah satu tahun itu saya rasa down, tahu down, rasa lemah lah, rasa tak boleh pergi dah, tak boleh pergi. Bila kita rasa nak bayar simen tak lepas, nak bayar besi tak lepas, nak bayar pekerja tak lepas, rasa terduduk sekejap. Tok guru saya, Tuan Guru Haji Asbullah Saleh, dia kata apa? Ini tengok dia mengajar kami ni, hebat tasawuf dia. Dia kata apa? Dia kata, kamu tahu tak kenapa kamu lemah? Tak tahu, Ustaz. Kerana kamu sudah mengambil kerja Allah. Terduduk saya, tuan-tuan. Terduduk saya. Saya kata, kenapa Tok Guru? Kamu sudah mengambil kerja Allah. Kita berjaya atau tidak membina madrasah ini, Allah yang tentukan. Kerja kita berusaha. Tetapi kalau kamu sudah mula untuk menentukan kejayaan, kamu sudah ambil kerja Allah, ketika itu kamu akan rasa lemah sebab kamu makhluk Allah. Terduduk, tuan-tuan. Sebab itu cara fikir dia tu lain. Tengok, bila kita rasa kekuatan diri kita sendiri, bila kita menolak akan kurniaan Allah, bahawa semuanya datang dari Allah, kita hanya ada kekuatan peribadi manusia, tidak ada sokongan dari langit, dari Allah. Ketika itu kita akan rasa lemah. Ini yang kita kena faham. La haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa memohon sebaik-baik bimbingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaatinya. Dan kita tengok terapi wujud, bagaimana kita nak ubat ataupun terapi, kita nak treat. Ini treatment kepada penyakit ujub. Ubat setiap penyakit ialah menangkis penyebab-penyebabnya dan kebalikannya. Oleh sebab suatu penyakit ujub ialah murni kebodohan. Murni ni bukan masuk kat sini murni yang baik. Murni kebodohan maknanya memang sungguh-sungguh bodoh. Erti bodoh kat sini, dia sangat jahil mengenai kebenaran. Maksud jahil bodoh kat sini, kejahil ialah kejahilan dia tentang kebenaran. Ini yang disebut dalam syair, rajulun
la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzaka jahilun farfuduhu. Laki-laki yang dia itu orang yang dia tu tak tahu, dan dia tak tahu apa yang dia tak tahu. 3 kali tak tahu macam makan tahu, tuan-tuan. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Orang ni dipanggil jahilun murakabun, jahil berlapis. Kita kalau tak tahu solat, kita masuk masjid, dengar macam mana ilmu fiqh tentang solat, habis belajar, kita boleh mendirikan solat. Apabila orang yang dia tu jahil, dia tak tahu tu solat, tak nak belajar, dia duduk dalam kejahilan. Sampai bila dia akan dalam keadaan jahil. Sebab itu bila kita jahil tentang Allah, kita jahil tentang kebenaran, maka kita menjadi orang yang menentang kebenaran. Jadi orang yang berseteru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita rasa tak kenal Allah, asasnya tauhid, kita akan berseteru dengan Allah. Apabila datang satu kurnia, kita rasa kepandaian kita, kebijaksanaan kita. Dalam keadaan itu semua pinjaman. Semua tu Allah bagi pinjam. Tidak ada daripada hujung rambut sampai hujung kuku kaki kita milik kita. Beritahu saya, yang mana kita buat sendiri? Semuanya Allah bagi pinjam. Dan semua sifatnya sementara, yang kita banggakan. Semua bersifat sementara. Inilah kehidupan dunia. Cuma kita rasa kita nak menongkat nak menongkat dunia. Minta umur panjang, tetapi bukan untuk ketaatan. Kalau kita minta umur bila? Wahai Allah, Allahumma tawil umurana. Kita lupa nak sambung. Allahumma tawil umurana fi ta'atika. Wahai Allah, panjangkan umur kami. Untuk apa? Mentaatimu. Tetapi yang kita minta, Allahumma tawil umurana. Wahai Allah, panjangkan umur kami. Sampai mana umur tuan-tuan nak panjang? 2000 tahun? 3000 tahun? 3000 tahun letih tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Mata dah kabur, kulit dah kendur, rambut dah beruban dah berterabur, makannya bubur dekat dengan kubur, semua bur. Tiba-tiba sambut hari jadi ke 2000. Tuan-tuan, anak cucu cicit semua tengok bila atuk nak mati, tak mati-mati. 2000 3000 tahun kerajaan nak bagi pencin pun letih tuan-tuan, tak mati-mati. Sebab umur yang panjang dekat dunia dalam keadaan fizikal yang lemah itu bukan nikmat. Sebab itu tidak ada istilah tua dalam syurga. Sebab dunia ni Allah bagi pinjam sedikit saja. Gigi yang Allah bagi pinjam dulu banyak, dah tak ada, dah kurang, makan pun tak sedap. Nak raya korban ni, bila orang cerita pasal daging, dia dah tak boleh fikir jauh dah. Sebab gigi pun tak ada dah. Apa lagi yang kita harapkan dalam kehidupan ini, dalam sisa-sisa kita, melainkan memahami hakikat kehidupan ini, mentaati Allah dengan umur yang Allah berikan. Baik mudanya, baik tuanya, baik sihatnya, baik sakitnya, baik lapangnya, baik sibuknya, baik kayanya, baik miskinnya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu maksudnya kebodohan hamba terhadap dirinya sendiri dan Rabbnya. Nampak Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jahil tentang diri dia. Diri dia siapa? Bila dia lupa diri dia siapa, dia akan lawan Tuhannya. Dia akan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gagal memahami konsep hidup bertuhan. Ini yang dipanggil ubudiyah. Konsep hidup ini mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab gagal memahami dirilah, dia gagal memahami Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Ini kaedah yang kita kena faham. Bila kita kenal diri kita siapa, datangnya dari mana, kenapa kita datang, dan ke mana kita nak pergi, konsep hidup kita tersusun. Nampak konsep hidup kita pagi ni menjadi betul dan tersusun bila kita memahami hakikat kehidupan menurut pandangan Allah, pandangan Quran, bukan pandangan peribadi kita.
kita faham kita datang daripada air mani yang Allah muliakan menjadi manusia, datang kat muka bumi untuk mengabdi diri kepadanya dan duduk kat muka bumi sementara. Wa ilaihi nusyur, dan kita bangun tidur kita baca sepotong doa, wa ilaihi nusyur, kepadanya kita akan dikembalikan. Sebab itu pagi-pagi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dan juga petang, Nabi ajar kita apa? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa na'udzubika lima la na'lamu. Wahai Allah, kami minta jauh daripada menyengutukan engkau dalam perkara yang kami tahu dan kami tak tahu. Yang dimasukkan dalam bacaan al-maksurat kita baca pagi dan petang. Kita minta jauh daripada syirik yang kita sedar dan kita tak sedar. Sebab syirik ini merosakkan seluruh ibadah kita. Terkadang kita tak sedar kita menyengutukan Allah. Terkadang kita tak perasan di sana ada syirik yang dipanggil asyirkul asghar, syirik yang tersembunyi. And kadang-kadang ada syirik yang khafi, yang tak nampak, tersembunyi. Antaranya ialah sombong tu, al-kibr, ujub itu. Dalam keadaan perkara ini dia mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kita baca Quran, kita solat, kita zikir, kita nampak cantik amalan kita, tapi dalam masa yang sama kita sangsi dengan Allah. Kita sangsi dengan hukum Allah. Kita sangsi dengan Al-Quran yang kita baca. Kita sangsi dengan hukum Allah. Hari ini orang-orang Islam sangsi dengan agama dia sendiri, sangsi dengan hukum yang Allah turunkan. Kita duk tadarus dalam Ramadan ayat-ayat Allah, tapi bila sebut hukum Allah, hukum hudud, hukum qisas, hukum Islam, kita rasa sangsi dengan Tuhan, sedangkan ia bertentangan dengan ciri orang-orang yang beriman. Wa na'udzubillah. Sebab itu kita minta jauh benda ini, syirik ini. Nabi kata syirik ini lebih berbahaya kerana tak dapat dikesan oleh orang yang ada penyakit ini. Penyakit apa? Ini dia, al-kibr, sombong. Seperti semut hitam di atas batu yang hitam, di atas batu yang hitam, di malam yang gelap lagi hitam. Berapa kali hitam tuan-tuan? Berapa kali hitam? Semutnya hitam, batunya hitam, malamnya hitam. Tak terdetekted oleh detektif. Payah nak sebut. Tak dapat dikesan oleh orang yang ada penyakit ini. Wa na'udzu billahi min dzalik. Sebab itu perlu permurnian dalam kehidupan kita. Ujub ada kalanya terhadap ilmu, harta atau nasab. Padahal semua itu anugerah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Surah Lebah, surah An-Nahl ayat 53. Maknanya wa ma bikum min ni'matin. Kalau kita belajar bahasa Arab, bila mana tidak ada alif lam, tengok kat situ disebut wa ma bikum min. Perkataan nikmatin dia tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Maksudnya apa saja nikmat. Apa saja nikmat secara umum. Sebagai contoh dalam surah Al-Falaq, Allah sebut apa? Wa min syarri min, dan min dari syar, kejahatan, hasidin. Dia tidak ada alif lam. Tidak ada wa min syarril, tak ada bunyi ril, tak ada. Wa min syarri hasidin. Hasidin tidak ada alif lam. Maksudnya daripada kejahatan orang yang hasad. Maksudnya perbuatan hasad itu boleh berlaku pada semua orang secara umum. Ustaz tak ustaz, ilmu banyak, ilmu sikit, orang kampung, orang bandar, laki-laki ke perempuan, kecil ke besar, bila mari hasad dalam hatinya, dia akan hasad secara umum. Sebab itu Nabi kata,
musuh kepada orang yang beriman. Yang kelima iaitu daripada orang mukmin yang beriman yang hasad kepadanya. Wa na'udzu billahi min dzalik. Terkadang orang dengan kita, sama dengan kita, tidur bantal dengan kita, satu selimut dengan kita, dia hasad pada kita. Bila mari hasad dalam hatinya, dia boleh jadi musuh dalam selimut. Sebab itu bila mari kat sini, min nikmatin, tidak ada alif lam, maksudnya apa saja kurniaan daripada Allah yang kita dapat, hakikat dia milik Allah, dan Allah bagi pinjam. Allah nak tengok dia ni bersyukur atau tidak. Aku beri dia harta, dia keluar zakat tak? Aku beri dia kelebihan, dia keluar sedekah tak? Aku beri dia ilmu, dia menyampaikan tak? Dia sebongkak dengan ilmu dia tak? Dia rasa bakhil tak nak kongsi dengan orang? Aku beri dia kecantikan, dia bersyukur tak? Atau dia semakin angkuh? Aku beri dan dia kekayaan. Sebab itu antara doa Nabi Allah Musa, wahai Allah, engkau musnahkan Fir'aun, kerana dengan kekuasaan yang engkau berikan padanya dan pengikutnya, dia semakin kurang hajar kepadamu ya Allah. Nampak? Sebab itu terkadang kekuasaan kita menyebabkan kita menjadi orang yang melampau, yang dipanggil taghut ataupun tawarid, orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas. Dulu baik dengan kita, sama dengan kita, ada kuasa sikit, beri salam, Assalamualaikum. Siapa engkau? Siapa engkau? Siapa engkau? Baru jadi ketua kampung Semerah Padi. Ketua kampung Semerah Padi. Anda sombong, jangan sombong sangat. Sebab apa? Angkuh. Sebab itu orang yang tidak ada kekuatan dalamnya, bila dapat sesuatu benda, dia rasa kehebatan dia. Sebab tu doa tadi kita minta apa? Wa ja'alna lil muttaqina imaman. Jadikan kami ni pemimpin di kalangan orang bertakwa. Bukan orang yang makan di restoran takwa. Orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa itu diberikan apa pun, berikan harta bersyukur, berikan kekuasaan, dia rendah diri, tawaduk, dia tak angkuh. Sebab dia tahu dia amanah daripada Allah. Aku kerja aku melaksanakan. Kalau aku tidak amanah, neraka Allah itu. Sebab itu bila mari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Wahai Rasul Allah, tak nak gunakan aku. Perkataan ala tasta'miluni, isti'mal. Isti'mal ni macam barang yang kita guna, barang kita guna, isti'mal. Maknanya wahai Rasul Allah, tak nak guna aku ke? Abu Dzar yang minta ni, Abu Dzar ni orang yang zahid, orang yang sangat zuhud. Abu Dzar ni tuan-tuan, dia tak simpan duit. Esok nak makan apa dia tak fikir, dia fikir hari ni je. Dia ada duit, dia bagi semua. Konsep hidup dia, anfik ma fi jaibik ya'tika ma fil ghaib. Apa saja dalam kocik bagi, nanti Allah gantilah. Abu Dzar ni dia sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Orang yang hidupnya seorang, berjalan seorang, matinya seorang, kata Rasulullah. Dia meninggal kat padang pasir. Dia tinggal kat padang pasir dengan isteri dia. Dia meninggal seorang-seorang dengan isteri dekat padang pasir, bukan dekat Seri Gombak. Seri Gombak ni ada masyarakat, ada masjid, ada surau, seorang-seorang kat padang pasir dengan isteri, dengan suami dia kat padang pasir. Itu Abu Dzar. Dalam peperangan Tabuk, dia paling belakang sekali. Nabi nampak lagi jauh ada orang jalan kaki. Nabi kata, Abu Dzar lah tu. Hidupnya seorang, jalannya seorang, matinya seorang. Abu Dzar. Bila dia sampai kat Nabi, dia kata, sebab dia bawa keldai, pergi Tabuk naik keldai yang tua. Bila keldai dia lambat, dia bawa barang, dia jalan kaki. Madinah ke Tabuk 700 km. 700 km. Sini siapa datang kuliah jalan kaki yang kat tangan? Tak ada. Abu Dzar jalan kaki. Lalu bila Nabi sampai kat Nabi, dia pengsan. Sedangkan dia pegang air, tuan-tuan puan-puan, dia pegang air. Dia jumpa air dalam perjalanan. Nabi kata, wahai Abu Dzar, kenapa kau tak minum air yang kau bawa? Kata Abu Dzar, ketika berjalan aku jumpa perigi.
Aku pegang, aku rasa airnya sangat sedap. Zaman-zaman dulu perigi sejuk kat gurun kan. Lepas tu tak ada pencemaran, tak ada air pollution, water pollution, tak ada. Bila dia rasa airnya nyaman, dia rasa bersalah sebab tak bagi Nabi minum. Jadi air tu dia ambil, dia dokong bawa kat Nabi. Bila dia pengsan sebab kehausan, Nabi kata, kenapa tak minum? Abu Zar kata, wahai Rasulullah, dalam perjalanan tadi aku jumpa air yang sangat baik, yang sangat sedap. Aku tak berani nak minum sehingga aku dapat beri engkau minum, wahai Rasulullah. Subhanallah. Dan dia pengsan di hadapan Nabi. Dan Abu Zar dia minta jawatan gubernur. Bila Islam naik, maka sahabat-sahabat duduk sebagai gubernur, amir kepada wilayah-wilayah Islam. Abu Zar yang ahli sufi ni, yang zahid sangat, zuhud sangat, dia jumpa Nabi, dia minta jawatan untuk dilaksanakan, bukan masuk poket dia, masyuk, bukan. Lalu Nabi kata, Nabi pegang bahu dia, Nabi pegang macam ni. Abu Zar tengok dia, Nabi pegang. Sayangnya Nabi ke Abu Zar, ya Abu Zar, innaka da'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamati illa khizyun wan nadamah. Wahai Abu Zar, engkau ni lemah. Tahu lemah? Maksud lemah kat sini bukan Abu Zar dia gila dunia, tidak. Tetapi dari sudut pengurusan tak boleh main sentimen, tahu. Abu Zar ni kalau cerita Piramli, bila orang minta sedekah, kan dia bagi pejabat, pak mertua dia semua dia bagi. Kalau yang minta tu anak yatim, dia bagi semua. Sedangkan harta Baitul Mal ada hak-hak dia untuk fakir, untuk miskin, untuk tentera, untuk macam-macam pengurusan negara. Kita tak boleh main sentimen untuk kita mentadbir dunia ni bukan dengan sentimen baik saja. Yang kedua, dia mesti ada ilmu pengurusan yang baik, barulah seimbang. Ada orang tu baik, jaga solat, tapi pengurusan hancur. Ada orang pengurusan cekap, tapi tak amanah. Dua-dua ni perlu ada dalam diri kita. Dan sebab itu bila diberikan nikmat oleh Allah, dia menjadi orang yang melaksanakan amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang saya nak sebut tu tadi, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Surah An-Nisa. Perkataan hasanah tu tadi dekat atas tu, min hasanatin, ada alif lam tak? Ada alif lam tak? Tak ada. Makna segala apa yang dipanggil nikmat yang Allah beri. Nikmat sehat, ada orang sakit. Nikmat hidup, ada orang mati. Nikmat bahagia, ada orang tak bahagia. Nikmat lapang dada, ada orang sempit. Kan? Nikmat boleh mari kuliah, ada orang tak boleh. Ustaz, suami saya pesan, sekali lagi saya pergi kuliah kat masjid, jatuh talak satu. Ada? Suami dia tak suka kuliah. Ada orang tak suka kuliah, tuan-tuan. Marah dia. Dia pergi masjid. Boleh tak jangan azan subuh? Saya ni businessman besar. Pagi baru balik rumah, saya nak tidur. Jangan bising boleh. Berlaku kat Malaysia ni. Sehingga kan AJK masjid terpaksa buat mesyuarat tergempar. Kan? Jadi tak boleh nak azan. Jadi terpaksalah azan dalam masjid saja. Besok datang seorang nyonya asuh, anti datang. Dia jumpa AJK masjid. Dia kata, Ustaz lah, apa pasal itu tak ada azan? Pagi mau susah mau bangun. Saya pagi kalau azan saya bangun, pagi-pagi bikin tai chi. Sekarang sudah tak dengar azan, banyak susah mau bangun pagi angkat ini duit, itu kasih repair itu speaker, kalau dia rosak tak cukup beritahu saya. Satu Islam tak suka azan, tiba-tiba yang bukan Islam suka pula azan. Tengok dalam keadaan apa? Terkadang kita rasa apa? Kita rasa ada nikmat-nikmat yang Allah beri. Adapun wama asabaka min sayyi'atin, perkataan sayyi'atin, sayyi'ah.
Sayyi'ah itu diterjemahkan dengan perkataan apa dia? Bencana, musibah. Dan apa pun musibah yang berlaku, balik pada diri kita. Sebab tu jangan salahkan ujian, salahkan jawapan. Kenapa gagal dalam jawapan? Jangan salahkan COVID-19, salahkan kenapa kita gagal menghadapi ujian. Jangan salahkan UPSR, salahkan kenapa tak boleh jawab. Jangan salahkan PT3, salahkan kenapa tak boleh jawab. Jangan salahkan SPM, salahkan kenapa tak boleh jawab SPM. Bukan sijil pelajaran Malaysia, tetapi sijil padang mahsyar. Dalam soalannya tak banyak. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, man imamuka. 5-6 soalan tak boleh jawab di hadapan Allah. Soalan dah diberikan dia punya soalan dan skema jawapan dekat dunia. Mati tak boleh jawab kerana hidup kita tak terikat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila mana datang sesuatu musibah, tengok Allah kata apa? Famin nafsika. Kalau mari bencana, tanya diri kamu, kamu buat apa dulu? Ketika mana kamu dulu, kamu buat apa? Sebab itu bila berlaku COVID-19 kan, kami bagi surat, kami jumpa menteri-menteri yang terlibat. Kami kata kurangkan maksiat boleh tak kat TV? Kurangkan nyanyi-nyanyi boleh tak? Tengok TV pun kadang-kadang teruk, menyanyinya dengan program dia macam-macamnya, berhibur je Melayu ni. Orang Melayu ni tak boleh tak berhibur. Berhibur je, tak salah berhibur, tetapi hiburannya melampau mengundang murka Allah. Salah. Kan? Tak boleh, Mekah ni tak boleh nak pergi haji. Tak boleh nak pergi umrah. Tanya apa kita buat? Kita bermain-main dengan umrah. Laki-laki masuk tempat solat perempuan, bermain-main depan Kaabah. Aku pondan pun boleh buat macam ni. Kerajaan Saudi pun sampai dia tak tahu aku ni jantan. Tak ada apa-apa pun. Jangan mengundang kemurkaan Allah. Jangan. Satu buat maksiat, satu bangga dengan maksiat, dua malapetaka. Bukan maksud bila mana kita buat maksiat, bila tak datang bencana, maknanya apa? Maknanya tak ada apa-apa. Jangan. Kemuncak bencana ialah bila orang itu dia tak jumpa jalan balik rumah, dia tak kenal Allah, dia jadi sombong. Aku kaya, aku ialah apa dia, businessman berjaya, aku saudagar kosmetik, aku lawan Allah, aku ni minat LGBT, aku minat buat maksiat, aku murtad. Ni etis ni, jelas-jelas dalam Twitter ada warung etis, proud become murtad. Malaysian etis, murtad satu. Kedua, ajak anak-anak kita ni yang tak pergi masjid murtad belaka, murtad berjemaah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, ini benda yang dipikirkan oleh para alim ulama, agensi-agensi kerajaan yang ada sedikit kesedaran macam mana nak mengekang benda-benda ini. Sebab tu bila mana sesuatu musibah berlaku, kurangkan maksiat. Sebab dia berulang, tahu tak? Dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasidun. Surah Hud ayat 100. Ya, demikian itu merupakan musibah yang pernah Allah turunkan pada negeri-negeri sebelum daripada kamu. Di antara negeri tersebut ada yang musnah sama sekali, ada yang masih ada tanda-tanda. Allah pernah turunkan kepada satu kampung namanya Kampung Sodom. Dekat mana? Dekat Jordan, Laut Mati. Sampai hari ini ada kesan akibat daripada jantan, syok jantan dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Allah terbalikkan bumi, Allah hujankan dengan hujan batu, dengan pekikan yang kuat, mati bergelimpangan. Allah pernah tunjukkan Fir'aun, Allah tenggelamkan dalam laut. Begitu juga umat-umat sebelum daripada itu. Maksudnya, kamu nak aku tambahkan lagi ke? Kalau dulu LGBT aku dah jahanamkan, kamu nak tunjuk apa sekarang ini?
kamu nak buat apa sebenarnya. Sebab itu balik pada ini. Sebab itu jangan sombong. Faham deh? Al-hasanah dalam ayat ini artinya nikmat. Sedangkan as-sayyi'ah, perkataan min sayyi'atin, artinya musibah. Sebesar-besar nikmat ialah petunjuk dan bimbingan untuk menuntut ilmu dan beramal. Itu nikmat. Nikmat ilmu, nikmat beramal. Dengan ilmu tu kita jadi tenang. Ilmu ni menyebabkan kita jadi yakin. Ilmu ni menyebabkan kita jadi kokoh.